Baik, bertemu kembali dalam Niagawan ini. Kita masih lagi dalam perbincangan mengenai pasca belanjawan 2025 di mana ia memperuntukkan 550 juta ringgit sebagai persiapan rapi negara bagi Tahun Melawat Malaysia 2026 bagi mempergiat promosi dan juga aktiviti pelancongan. Dan peruntukan tersebut dilihat merangkumi penganjuran aktiviti budaya, acara pelancongan dan capaian penerbangan ke Malaysia. Jadi untuk kita berbincang lebih lanjut mengenai perkara ini adalah kita bersama dengan Datuk Azli Halim, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association. Datuk, mungkin pertama sekali kalau kita boleh mulakan, kita nak lihat dari segi kesan kepada ekonomi daripada peruntukan ini. Kalau kita boleh lihat bagaimana peruntukan 550 juta ringgit ini di bawah belanjawan 2025 boleh sebenarnya membantu dari segi promosi dan juga infrastruktur pelancongan, dan bagaimana ia memberi impak juga kepada KDNK Malaysia, dan apakah manfaat ekonomi khusus yang dijangka daripada pelaburan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nabila. Jadi apa yang kita dapat gambarkan, bajet 2025 kali ini dia menyaksikan ada beberapa perbezaan pendapat khususnya dalam kalangan penggiat industri pelancongan kita. Ada yang menarik nafas lega, ada yang juga resah selepas pengumuman belanjawan itu dibuat. Tapi apa yang kita dapat gambarkan, bajet kali ini dia bersifat holistik dengan memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk memastikan proses pemerkasaan industri pelancongan itu berada pada landasan yang tepat, dan dalam masa yang sama dia mengambil kira juga keterjaminan industri pelancongan negara itu sendiri. Jadi bajet sebanyak 550 juta yang dapat kita lihat dalam pembenangan bajet baru-baru ini, ia dapat dilihat sebagai satu inisiatif kerajaan dalam ialah kerajaan telah mengumumkan beberapa langkah inisiatif penting untuk memperkukuhkan lagi industri pelancongan ini, sekaligus kita nak mengembalikan semula keyakinan rakyat serta pelabur antarabangsa terhadap masa depan sosioekonomi negara. Dan tentunya Nabila, harapan penggiat industri pelancongan kepada insentif ni adalah begitu tinggi dengan kerajaan sendiri PMX telah mengumumkan peruntukan sebanyak 550 juta untuk usaha-usaha mempergiatkan promosi dan aktiviti pelancongan yang merangkumi persediaan Tahun Melawat Malaysia. Dan dengan meletakkan sasaran sebanyak 35.6 juta pelancong dengan pendapatan berjumlah sekitar 147.1 bilion yang kita target sepanjang Tahun Melawat Malaysia ini, jumlah ini perlu kita perhalusi sebab ini adalah antara ikhtiar PM selalu dalam pembelajaran selalu menyebutkan ikhtiar 1, 2, 3, dan ini adalah ikhtiar pemerkasaan ekonomi untuk sektor pelancongan yang mencakupi banyak insentif-insentif yang disediakan. Dan bajet 2025 ini juga memperuntukkan sejumlah 110 juta ringgit bagi melengkapkan lagi kawasan pelancongan dan menjalin kerjasama eko pelancongan juga untuk menyokong pencalonan Malaysia di dalam UNESCO nanti. Ya. Datuk, peruntukan dan juga dana dah dapat 550. Sekarang kita adalah nak lihat kepada orang kata langkah pemasaran dan juga promosi. Kalau kita dapat lihat peningkatan bajet promosi belancongan di bawah belanjawan 2025, 550 juta. Tapi apakah strategi pemasaran inovatif yang boleh kita laksanakan untuk Malaysia untuk menonjol dalam pasaran serantau yang kompetitif, terutama dengan negara seperti Thailand dan Indonesia, dan bagaimana keberkesanan strategi ini boleh diukur terutama apabila Malaysia akan mempengerusikan ASEAN pada tahun hadapan, Datuk? Ya, betul, menyentuh tentang peruntukan sektor pelancongan sejumlah 550 juta pada tahun 2025 ni. Peruntukan tersebut perlu diperincikannya supaya ia dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkasakan industri pelancongan negara. Tapi sehingga kini saya masih lagi belum menerima perincian itu, tetapi apa yang diharapkan, pelancongan memerlukan promosi dan strategi pemasaran yang mampan berterusan lagi efektif. Tidak cukup sekadar kita nak mempergiatkan usaha promosi melalui aktiviti pelancongan untuk menyambut Tahun Melawat Malaysia dengan acara-acara pelancongan berserta dengan bantuan-bantuan geran padanan promosi, juga untuk membantu agensi-agensi pelancongan saja. Ia juga perlu mengambil kira peruntukan khas untuk disediakan untuk tujuan pengiklanan dan promosi di platform-platform media
sama ada di dalam ataupun di luar negara. Sebab apa? Promosi ni penting sebab kita nak menyambut Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi usaha promosi dan pemasaran perlu diadakan lebih awal. Maknanya daripada sekarang kita dah ada satu usaha ke arah itu. Jadi ini penting bagi memastikan Malaysia terus dikenali di seluruh dunia dan menjadi pilihan utama destinasi pelancong utama untuk melawat ke negara kita. Justru saya boleh dan berharap agar mungkin sokongan periklanan sektor pelancongan ataupun GSP, itu singkatan dia. SP, itu singkatan dia. Pada tahun depan mungkin untuk membolehkan pengusaha-pengusaha produk pelancongan ini mempromosi dan mengiklankan produk serta perkhidmatan mereka secara lebih meluas lagi di media arus perdana dan juga di media sosial. Dan insentif ini bukan saja memberikan manfaat langsung kepada sektor pengusaha ataupun penggiat industri pelancongan, malah dia dapat membantulah sedikit pihak media massa, khususnya macam Astro kan, yang selama ni dah telah banyak membantu, menyokong, mempromosikan pelancongan negara. Dan untuk rekod sebelum ini MOTEC, Kementerian Pelancongan telah melaksanakan insentif seperti Geran Sokongan Sektor Pelancongan GSSP, Geran Sokongan Sektor Kebudayaan GSST dan juga Geran Galakan Melancong Malaysia iaitu Gamelan. Geran ini diberikan langsung kepada penggiat industri pelancongan. Ya, dan insentif ini dengan peruntukan lebih 50 juta tahun lepas telah membantu melonjakkan industri pelancongan dan kebudayaan negara dengan penganjuran pelbagai-bagai aktiviti pemasaran dan pelancongan, acara-acara pelancongan. Jadi untuk grant ni walau bagaimanapun memang benda ni bagus. Cumanya kaedah ataupun mekanisme penyaluran grant tersebut harus dipermudahkan tanpa banyak karenah birokrasi yang membebankan. PMX pun ada kata kita nak kena kurangkan karenah birokrasi dan ini penting bagi memastikan dana yang disediakan dapat disalurkan dengan baik demi kebaikan si pelancongan negara. Betul. Pengurusan dari segi birokrasi untuk kita elakkan ketirisan dan supaya dana itu sampai terus kepada yang memerlukan itu juga penting berkenaan dengan promosi dalam sektor pelancongan ini. Tapi antara lain kita nak bincangkan juga adalah berkenaan dengan persepsi budaya dan juga peraturan, Datuk. Ya. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan bagaimana Malaysia boleh nak imbang persekitaran budaya dan juga peraturan dia dengan keperluan untuk menarik pelbagai pelancong antarabangsa dengan kalau kita mengambil kira inisiatif di bawah Belanjawan 2025 dan mungkin apakah peranan elemen budaya ini dalam membezakan Malaysia daripada pesaing serantau lain? Betul, elemen budaya ataupun cultural adalah satu elemen penting. Sebab itu kita namakan kita punya Kementerian MOTEC ni adalah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang mana kebudayaan itu adalah salah satu produk pelancongan yang merupakan aset penting bagi menarik pelancong untuk datang ke negara kita. Baik itu juga dalam belanjawan kali ini ada diperuntukkan juga sedikit peruntukan untuk penambahbaikan untuk 110 juta untuk kita menambah baik infrastruktur pelancongan seperti bangunan-bangunan bersama, bangunan-bangunan bersejarah seperti kawasan seni negara untuk kita pelihara tempat-tempat bersejarah ini dan kebudayaan ini untuk sebagai satu tarikan pelancongan. Ini juga penting untuk kita memastikan negara kita tersenarai dalam UNESCO sebagai salah satu tapak warisan dunia. Ini sebenarnya memberikan salah satu nilai tambahlah kepada industri pelancongan kita pada masa akan datang. Baik, banyak lagi yang kita nak bincangkan sebenarnya, Datuk, tapi kita tak banyak masa. Mungkin dalam lebih ke 1 minit berbaki ini, mungkin sedikit unjuranlah dengan segala peruntukan yang disediakan ataupun inisiatif yang disediakan dalam Belanjawan 2025. Mungkin bagaimana Datuk melihat pergerakan sektor pelancongan di Malaysia bergerak ke hadapan dan terutama menuju Tahun Melawat Malaysia 2026? Ya, hakikatnya memanglah ada kabar gembira dan juga kabar yang kurang gembira buat dipersembahkan dalam bajet 2025 kali ini. Tapi kita sebagai penggiat industri pelancongan dan rakyat khususnya, sebab kita inginkan bajet yang holistik yang dapat memberi manfaat kepada bukan sahaja kepada pihak kerajaan, juga kepada penggiat industri pelancongan dan juga kepada rakyat khususnya. Jadi kejayaan ataupun kegagalan industri pelancongan negara ini terletak
di tangan pemain industri pelancongan, di tangan rakyat itu sendiri. Apa yang pasti saya kira jalinan kerjasama ya antara pihak kerajaan sendiri dan juga agensi-agensi dengan pemain industri pelancongan harus kita sentiasa perkukuhkan dan terjalin dengan baik bagi menjayakan aspirasi pelancongan negara. Dan menerusi bajet yang tersedia itu, saya harap 550 juta tu buat masa ni cukuplah untuk kita gunakan dengan sebaiknya secara berhemah dan juga kita agihkanlah secara menyeluruh untuk kepentingan industri pelancongan tanpa ini penting ya. Dan semoga saya harap dengan adanya bajet yang selesa ini, industri pelancongan kita akan terus subur dan dapat melimpahkan rahmatnya kepada rakyat kepada negara kita. Terima kasih. Diucapkan kepada Datuk Azli Halim, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association atas perkongsian itu tadi.